Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Osman Muhammad Yusof dan juga Tuan Nizi. Okey, pada petang ini kemudian kami akan membentangkan tentang cadangan pelan pembangunan syarikat kami, iaitu Syarikat Rahsia Tama Construction and Landscape Design Sdn Bhd. Masuk lagi. Tapi okey. Nampak. Okey. Syarikat kami ini terdiri daripada 4 orang ahli-ahli lembaga pengarah, iaitu yang pertama Muhammad Hafiz bin Abdul Malik, kedua Ahmad Nazaruddin bin Azman, dan saya sendiri Muhammad Khairi bin Wan Nasrul, dan juga Munirah Husna binti Baharudin. Okey, dari segi pengenalan, landscape adalah satu bidang yang berkaitan dengan sains dan seni. Maknanya di sini adalah kombinasi antara struktur sains dan juga seni. Apabila kedua-dua benda ini digabungkan, maka wujudlah satu apa yang dinamakan sebagai landscape. Dia juga adalah satu pandangan luaran yang dihasilkan secara semula jadi ataupun binaan. Dari segi iktisah ataupun secara mendalam, boleh ditarifkan sebagai seni landscape ini adalah satu projek yang mengubah daripada satu bentuk asal ke arah satu bentuk yang lebih menarik. Maksudnya sini ke arah satu bentuk yang kelihatan biasa ke arah kelihatan yang lebih menarik. Ini adalah profil syarikat kami. Seperti yang tertera, nama syarikat kami iaitu Rahsia Tama Construction and Landscape Design Sdn Bhd. Nombor syarikat seperti yang tertera AS 0235428/W. Tarikh syarikat kami ditubuhkan pada 25 Februari 2012. Status syarikat kami adalah pemilikan bersama, iaitu kami berempat, dan juga ianya adalah 100% pemilikan Bumi Putera. Alamat kami beralamat di Georgetown, Pulau Pinang, iaitu nombor 73 Jalan Perak 101 Georgetown 10,400 Pulau Pinang. Dan kami juga mempunyai email dan juga laman web yang tertera untuk rujukan para pelanggan-pelanggan kami. Dan jenis syarikat kami adalah jenis Sdn Bhd. Perkhidmatan syarikat kami ni ke arah mereka bentuk landscape dan juga perunding landscape. Okey, visi, misi dan juga moto syarikat. Seperti yang tertera, visi kami adalah untuk menjadi pemaju dan pusat konsentrasi dalam pembangunan landscape, iaitu bagi melahirkan sekitar hidup yang berkualiti, mampan dan juga beridentitikan Malaysia. Iaitu setiap landscape yang kami cuba terapkan kepada pengguna adalah beridentitikan seni bina Malaysia. Dan dari segi misi kami adalah memberi perkhidmatan pembangunan landscape yang terancang, lestari dan berkualiti bagi menyediakan kesedaran hidup yang kondusif. Dan moto kami adalah syarikat kami menerapkan konsep kelestarian alam sekitar, dan sesuai dengan moto kami iaitu landscape menjana kelestarian alam sekitar. Okey, fungsi-fungsi syarikat kami adalah bagi menyediakan perkhidmatan untuk landscape kepada projek perumahan, hotel, taman rekreasi dan juga bangunan-bangunan kerajaan. Kami juga menyediakan kami juga bersedia memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan-pelanggan kami yang ingin mengubah suai halaman rumah mereka ke arah landscape yang lebih moden ataupun yang lebih tradisional moden. Okey, kami juga menyediakan pelan induk landscape untuk pembangunan landscape, dan juga kami juga sebagai pembekal dan pemborong keperluan perniagaan landscape dan nursery. Dalam pada masa kami beri khidmat nasihat, kami juga menyediakan khidmat untuk menjual secara borong, secara runcit dan juga secara bukan. Cara boncit. Secara runcit. Runcit. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Hafiz. Ini akan disebut secara boncit. Jadi Dia pakai nasi. Saya menerangkan carta organisasi syarikat kami. okey. Daripada Ketua Pegawai Eksekutif, saya sendiri Muhammad Hafiz bin Abdul Malik. Ketua Pegawai Pemasaran Ahmad Nazaruddin bin Azman. Ketua Pegawai Operasi Muhammad Khairi bin Wan Nasrul, dan Ketua Pegawai Kewangan Munirah Husna binti Baharudin. Okey, projek kami ialah mewujudkan sekitaran yang menyumbang kepada kehidupan sejahtera kepada masyarakat setempat. Selain itu, menguruskan, merancang, melaksanakan dan menyelenggarakan projek-projek dan kawalan pembangunan landscape dalam satu tempat. Okay.
selain itu juga menyediakan pembangunan lestari dalam aspek pembangunan landscape yang seperti berdasarkan moto kita menjana landscape menjana kelestarian alam sekitar. Okey, mengenal pasti aktiviti dan cara hidup masyarakat setempat agar mereka bentuk dan perancangan landscape dijalankan mengambil keadaan sedia yang ada. Mengenal pasti faktor-faktor yang unik menggambarkan komuniti untuk dijadikan sebagai ramuan dalam reka bentuk dan perancangan landscape tersebut. Okay. Kenyataan misi projek kami adalah mewujudkan sebuah organisasi yang berkemahiran dan kreatif, memastikan projek yang dijalankan siap dalam tempoh masa yang ditetapkan dan mengutamakan kepuasan pelanggan setelah landscape dibina. Kenyataan masalah. Ada 4 masalah yang kami buat dalam projek tu. Kualiti landscape masih di tahap rendah, permintaan yang tinggi di kawasan perumahan, pencemaran alam sekitar, masalah tanah biak. Okey, kualiti masalah di tanah rendah ni masih landscape masih di Malaysia masih lagi rendah, masih kurang lagi dia punya pertumbuhan landscape. Permintaan namun demikian permintaan yang tinggi daripada perumahan kami ada buat macam asli dia akan diterangkan dalam bahagian statistik ni. Pencemaran sekitar pula kami mendapati disebabkan bandar ni kami ingin mewujudkan bandar hijau, seperti mewujudkan landscape di rumah untuk proses fotosintesis. Lepas tu masalah tanah tebian juga kami nak mengurangkan tanah tebian ini untuk dijadikan sebuah landscape supaya tanah tebian ini dijadikan keuntungan kepada tanah kepunyaan tuan tanah tu lah. Macam nursery. Okey, saya serahkan kasihan sebagai keterangan dari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang saya ucapkan. Jadi saya pemilik nama Ahmad Nazaruddin bin Azman akan meneruskan perjuangan sahabat-sahabat saya dalam memberikan perkhidmatan yang baik. Okay, seperti yang kita maklum bahawa pertamanya kita tahu bahawa lokasi dan saiz projek syarikat kami adalah bertapak di Pulau Pinang sendiri, yang mana alamat ini tertera pada skrin, iaitu alamat nombor 73 Jalan Perak 101 Jeshtown 10,400 Pulau Pinang. Okey, dalam lokasi dan saiz projek ini, seperti yang kita tahu, keluasan kawasan tanaman landscape ini dia boleh memuatkan sebanyak 70,000 jenis bunga, termasuk pasu, tak kira dari segi pasu hiasan ataupun pasu di bahagian luar perumahan. Dia mempunyai saiz yang tinggi dan juga rendah. Itu spesifikasinya. Dan selain daripada itu, 70,000 itu juga termasuk dari segi bunga serta tanaman rumput. Okay, lokasi ini sebenarnya dia memakan ruang seluas 2 lot kawasan tanah, iaitu 2 lot kawasan tanah bersimen, dan ianya melibatkan mengambil masa lebih kurang dalam 2 bulan untuk menyiapkan satu kawasan yang mana sesuai dengan keadaan tanaman-tanaman yang kami jual, yang kami pasarkan. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada faedah. Okey, faedah daripada projek ini. Okey, pertamanya faedah kepada sosial dan ekonomi negara. Okey, seperti yang kita maklum juga, umumnya faedah yang kami perolehi daripada perkhidmatan ataupun perniagaan yang kami jalankan, terutama memberi suntikan dan nafas baru kepada industri landscape di Malaysia. Okey. Yang keduanya, saya lihat bahawa kesenian yang terdapat dalam satu kawasan ataupun tidak spesifikkan pada satu kawasan rumah, kebanyakan individu memilih untuk memberi sentuhan kesenian yang spesifiknya adalah di dalam kawasan rumah, tetapi mereka mengabaikan kawasan di luar rumah. Jadi apa yang saya nampak di sini, kesenian di luar rumah itu menjadi satu daya tarikan yang mana apabila kami memberikan perkhidmatan, orang ramai akan mengambil peluang ini untuk memberi hiasan kepada kawasan luar rumah mereka. Yang keduanya reka bentuk, dan yang ketiganya usahawan. Usahawan ni
adalah orang kata satu inovatif ataupun satu alternatif yang boleh diambil peluang oleh golongan-golongan lepasan ijazah, yang mana ianya adalah satu prospek yang luas, dan selain daripada kita bergantung harap kepada 100% kerajaan dari segi sektor pekerjaan. Okey, dari segi faedah kepada syarikat, kita tahu memberikan keuntungan kepada syarikat kami hasil daripada perkhidmatan ini, sekaligus menjadi pencetus dan model kepada syarikat lain dalam memberi semangat untuk mencuba perusahaan ini. Dan ada survey ataupun maklum malas yang dijalankan kepada orang ramai yang mengatakan bahawa pertamanya kita mengkaji dari segi kepercayaan masyarakat setempat, iaitu ramai yang bersetuju bahawa perkhidmatan landscape ini mampu mengambil perhatian orang ramai kerana yang pertamanya, perkhidmatan ini adalah satu perkhidmatan yang dijalankan oleh orang Melayu pertamanya. Dan yang keduanya, kita lihat di atas pulau sendiri, di Pulau Pinang ini kita lihat kurang bersaing terutamanya dari segi landscape, kerana hasil dari pemantauan kami lihat tidak banyak kedai-kedai yang menawarkan perkhidmatan landscape. Mereka hanya sekadar menjual bunga dan pasu dari segi tanaman. Okay. Seterusnya, di atas pulau ini juga saya lihat banyak lagi kawasan yang masih belum diterokai dari segi landscape-nya. Are you going to go through this ke ataupun nak cepat-cepat? Next slide. Cepat-cepat lah. Okay, yang seterusnya dari segi campur tangan. Okay, campur tangan ni saya lihat campur tangan yang terbaik saya rasa ianya harus dikelolai penuh oleh pihak swasta, kerana yang pertamanya pihak swasta ini dia lebih berpengalaman dari segi pengurusan landscape, dan yang keduanya mereka lebih arif tentang projek-projek landscape yang kami tawarkan. Seterusnya, tanggungjawab ini seperti yang saya menyatakan tadi bahawa pihak swasta lebih pada saya lebih patut untuk mengambil alih tanggungjawab. You tak patut cakap pasal benda ni. You patut nak tell me your project. Ya. Ini yang luar-luar tak berkaitan. Okey. Terus. Jadi seterusnya, okey, di bahagian ejaan tu salah, komersial, promosi. Okey, ini golongan pengusaha. Kenapa kami rasa perkhidmatan landscape ini patut diteruskan? Kerana yang pertama, kita lihat bahawa banyak kontraktor-kontraktor yang mengambil peluang untuk melaksanakan perkhidmatan ini, perniagaan ini, dan kami rasa ini adalah satu prospek yang luas untuk kami terokai pada masa akan datang. Okay, jangka hayat dan jenis projek kami ini adalah bersifat sementara yang mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun, dan jenisnya adalah jenis kejur dan juga lembut. Jadi kejur ke apa? Kejur dan lembut. Apa? Kejur ni adalah satu jenis landscape yang mana terang tu bab kereta tak sekolah yang tu. okey, kejur ni adalah kejur dan landscape. Kejur dan lembut ini adalah satu jenis landscape yang mana akan diterangkan oleh sahabat saya. Ada kan jawab tak? Ada. You bila bercakap? Ada. Sebab saya ada 5 minit lagi. Okey. So seterusnya, terima kasih. Okay. Seperti yang kawan saya katakan, itu Ahmad Azul kata, jenis kejur adalah jenis landscape yang kita boleh katakan ke arah yang kasar. Sepertinya kombinasi wakaf dan pagoda, gazebo, sistem pancuran air, itu juga adalah salah satu landscape kebun lah. Okay, landscape lembut pula adalah seperti bunga kemboja, bunga-bunga untuk mencantikkan lagi sesuatu landscape itu. Okay, ini adalah salah satu rega bentuk konsep landscape yang kami. Ini lebih penting daripada you bercakap. Okay. Ini apa bentuk apa? Kejur apa? Ini adalah kombinasi. Ini adalah landscape lembut. Ini adalah gabungan lembut dan kejur. Itu adalah juga gabungan lembut dan kejur. Itu juga gabungan lembut dan kejur. Okey, ada lagi. Landscape juga memberi contoh. Kebanyakan landscape sekarang meningkat naik permintaannya sekarang bagi kebanyakan orang-orang yang mampu. Memang landscape adalah menyebabkan belanja yang lebih diperlukan untuk menyediakan sesuatu landscape. Tetapi jika kita balik daripada kerja dengan stres apa semua, jika kita lihat keindahan taman landscape ini,
dia boleh menyebabkan kita hilang rasa stres dan juga boleh menenangkan fikiran minda kita. Okay, keperluan kerja projek adalah dalam projek kami seperti pasu bunga, kenderaan pengangkutan. Pengangkutan ni kami gunakan lori 1 tan, lori 3 tan dan juga van. Forklift juga kami gunakan sebagai untuk mengangkut barang-barang yang berat, air, baja, kayu kandang dan juga besi. Keperluan sumber dalam projek kami adalah seperti sumber manusia, sumber kewangan, informasi, tanah, pengangkutan dapat alatan pengurusan dan bahan tanaman. Okey, kaedah jabatan akan dibentangkan oleh Muhammad Hafiz. Kita ringkas saja, tak payah payah. tunjuk. Skip je. Sebab tadi Hafiz dah cakap. Bila pula siapa nak bercakap? Okey, kita ikut tu je. Okey. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirul Husna binti Baharuddin sebagai Ketua Pegawai Keuangan bagi syarikat Lens Taman Cermat. Okey, penyumbang utama dana dan modal bagi syarikat kami ialah daripada kami sendiri, iaitu rakan kongsi, iaitu kami melabur sebanyak RM50,000 setiap seorang dan jumlahnya ialah RM200,000 dan ditambah oleh pembiayaan am daripada Majlis Amanah Rakyat itu MARA sebanyak RM100,000 dan pinjaman daripada SME Bank sebanyak RM200,000 di bawah skim Irish. Skim Irish ni projek landscape merupakan salah satu aktiviti yang layak dibiayai oleh SME Bank. Boleh pinjam dua-dua sekali ya? Boleh pinjam. MARA boleh bagi dan SME pun benarkan juga tu. MARA ni lebih kepada pembiayaan dan SME Bank lebih kepada pinjaman. Okey. Dan jumlah modal untuk yang kami perlukan untuk menjalankan projek landscape ni sebanyak RM500,000. Okey. Ini adalah anggaran belanjawan, iaitu anggaran belanjawan kita ada dua jenis kos, iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap terdiri pada sewa bangunan, pengangkutan, perabot pejabat, pendaftaran syarikat, insurans juga. Jumlah kos tetap semuanya lebih kurang RM2,553,100. Maafkan saya. Okey, seterusnya daripada kos berubah pula. Kos berubah terdiri daripada gaji pekerja, keperluan landscape, belanja am, kos pemasaran, bil air, bil elektrik, bil telefon dan internet dan jumlahnya ialah RM176,280. Okey, seterusnya. Okey, jumlah perbelanjaan tetap dan ditambah dengan perbelanjaan berubah iaitu sebanyak RM4,229,380 dan seterusnya ialah keuntungan syarikat kami berbekalkan modal sebanyak RM500,000 daripada rakan kongsi SME Bank dan MARA. Kami mendapat RM500,000 dan ditolak pula dengan kos tetap dan kos berubah dan jumlah keuntungan syarikat kami adalah RM71,620. Ulangan kat mana? Per mana ini? Per bulan? Ya. Yang RM71,000. Ini adalah untung syarikat setelah pendapatan kami ditolak Pendapatan kat mana? pendapatan daripada pinjaman kami tu. Pinjaman bukan pendapatan. Pendapatan Pendapatan bila itu yang you jual masuk. produk, servis yang duit masuk, yang tu Yang dah duit masuk. pinjaman. Kiranya RM500,000 ni sebagai modal permulaan lah. Ya. Modal Ya. permulaan syarikat. Okey. Yang 253 Ini Pembelanjaan. jumlah perbelanjaan. Okey. 175. 175 Jumlah kos operasi. Operasi. Baki Keuntungan kat mana? Yang ni baki daripada sisa modal. daripada sisa modal dia. Untungnya mana? Keuntungan kami mengira telah ditolak kos tetap dan kos berubah. tak, itu bukan keuntungan. Bukan keuntungan. Yang lain macam ni, tolong Lain. tolong Munirah. Mana? Sebab Siapa yang- bagian keuangan? Okey Prof, sebenarnya RM500,000 ni dia adalah satu jumlah yang datang ni daripada hasil jualan sebenarnya. Hasil Tak jualan. juga, itu pinjaman Itu you. pinjaman. Ya betul, pinjaman kami RM500,000. Patah balik. Okey. Di mana tu? Tengok. Betul. Okey, ni semua kan? Cuk, RM500,000 tu ialah modal. RM500,000 adalah modal kami. Ya. Kami sudah ada barang-barang dan barang-barang itu barang-barang kira pasu, tanaman semua untuk landscape. Okey, jadi apabila semua barang-barang ini diniagakan, dijual, jadi keuntungannya lebih kurang dalam RM500,000. Keuntungannya Jadi sebelum modal uang ada, modal barang pun ada. ada. Itu sekiranya macam kalau satu barang dijual, selalunya perniagaan itu akan mengambil 2-3 kali keuntungan lebih daripada harga modal kan. Jadi kami assume RM500,000 hanya sekali pusingan saja. Tapi sekiranya kami jual lebih, maka lebih lah. Maka
yang kami terima dari keuntungan. Tak betul ni. You're trying to make up benda ni. Bukan Tak ada macam gangguan. tu. Bukan macam tu. Tapi gila kan? Kalau modal tu dengan uang dengan barang itu tak boleh. Ya, tak boleh. Misalnya kita ada modal uang tapi kita juga ada modal barang. Tak boleh kita kasih. Kau dah ambil kursus bisnes pelaburan. Salah menuntut ke ni? Tidak silap salah, tapi kot. mungkin kami tersilap untuk masukkan dari segi hasil jualan. Ini Kami tahu bagaimana bermakna yang 71.000 ini adalah baki dari kalian punya modal. Modal. Kan? Betul. Jadi boleh simpan lah ini. Betul, seterusnya. Untuk belanjaan, untuk keuntungannya per bulannya boleh berapa? Sebulan Adakah berapa orang yang anggaran? adakah orang yang kaya yang boleh pesan-pesan landscape? Saya ingat kan Pulau Pinang Dia 500,000 kawasannya kata dia kecil. keuntungan 500,000 tu dalam masa berapa bulan? Dan Dia tu Projek cycle dia berapa lama untuk dapat pulangan balik modal? hasil daripada yang kami kira itu lebih kurang dalam 5 bulan kami boleh dapat sum 500,000. Maksudnya 100,000 sebulan lah. Sebulan. Sepanjang 5 Tapi bila you buat 100 tu dia break even. By 5 months dah break even lah, kosong-kosong. Masa bulan ke-6, bulan seterusnya tu bila barulah dapat apa nama tu, keuntungan dia. Ia dapat keuntungan. Okay. Okay, ada methodological flaws tu. Okay, Munira, bagi buat rumusan. Okey, sebagai rumusan lah, okey, projek landscape ni kami berharap projek landscape ni akan diteruskan, dan antara perancangan masa depan kami ialah untuk membajakkan lagi iklan, membuka cawangan di setiap negeri, akan menjalankan perniagaan online seperti kita tahu sekarang. Masyarakat lebih mengutamakan, lebih meluangkan masa di maya. So kita akan menjalankan perniagaan secara online dan mendapatkan tahap ISO untuk produk. Ini bukan kesimpulan ni menerang, saya nak kesimpulan saja. Rancangan. Apa? Okey, rumusannya? Okey, kesimpulannya kami berharap projek landscape ni akan dapat diterima dan dilanjutkan, diteruskan untuk menaikkan kami punya syarikat. Kalau kalian ada uang kan, RM100,000 lah. Memang kalian betul-betul nak buat ni projek ini. Betul. Nak betul-betul berkeinginan Buat untuk sebenarnya. buat projek ini. Tak nak projek lain misalnya ayam kah, itik kah, cili padi kah. Sebab kita Tak ada. nampak peluang yang tinggi dalam bidang landscape ni. Nampak dari mana? Ha? Nampaknya dari mana? Kami nampak macam sekitar Jongspan tu ada permintaan daripada perumahan-perumahan tu. Lagi satu pun begini, sekarang untuk kebangkitan kawasan perumahan tu terlalu banyak. Jadi apabila ada perumahan, dia akan ada landscape. Okay. Dan seperti yang kita maklum, kawasan permainan itu juga adalah merupakan satu landscape. Okay, jadi sekiranya ada 30 unit buah rumah dibina di satu kawasan baru. Jadi berkemungkinan kita ambil pertimbangan 50% daripada 30 itu, jadi 15 buah rumah. Kemungkinan akan bukan kemungkinan, majoriti 15 daripada 30 itu akan memerlukan perkhidmatan landscape. Jadi saya nampak di situ adalah satu peluang yang luas untuk syarikat kami usahakan perkhidmatan landscape. Okey, terima kasih.